Okey, di sini saya ingin meminta maaf kepada kerajaan Malaysia kerana saya membuat setiap rakaman kandungan dalam YouTube, kandungan dalam video YouTube saya bukan andaian saya sendiri atau andaian yang mungkin ini yang dibuat, bukan andaian atau pertimbangan saya sendiri ataupun membuat ini untuk memalukan sesuatu orang hormat atau menteri-menteri atau datuk-datuk. Bukan, tidak, saya tidak membuat ini untuk memalukan atau membuat sesuatu andaian yang palsu kerana dengan cubaan keadilan di pelbagai penjuru lebih dari puluh-puluhan kali meminta kebebasan dan meminta menyatukan keluarga saya seperti keluarga lain. Tapi saya, walaupun saya ada beberapa kali lutut dan meminta sedekah, tolong bebaskan saya, tolong lepaskan saya dari angkara ini dalam ataupun mempergunakan saya untuk apa saya tidak mengetahuinya. So kerana hidup sengsara tanpa berhenti bertubi-tubi kesengsaraan, kesukaran, harta benda, seksa pelbagai-bagai jenis tanpa, kerana tidak boleh menahan stres dan balik rumah anak dibagi arahan untuk berbuat arahan mereka dan menjadi degil menghinakan saya di setiap penjuru. Mereka suruh dan setiap kali walaupun saya dah menjadi pemabuk atau dan perokok, setiap sebab penting saya mencari 4 tempat 5 tempat bekerja tanpa berhenti, tanpa rehat, tanpa apa, bahagia di rumah, datang balik rumah pun ada semua berjenis-jenis sengsara dibuat oleh anak saya. So kerana sebagai seorang yatim piatu yang tiada pertolongan dari mana-mana kumpulan ataupun mana-mana kumpulan kerajaan atau mana-mana keluarga atau anak-anak saya sendiri diarahkan untuk membuat fitnah terhadap saya. Dan sebagai seorang ibu yang dari mana-mana kaum pun ibu bapa boleh melepaskan diri mereka atau fitnah mereka boleh dibersihkan kalau walaupun Tuhan menurut kita, tapi seseorang ibu bapa ini akan berputus asa atau mengambil tindakan untuk membunuh diri atau membuat sesuatu kalaulah anak kandung sendiri yang tahu bertahun-tahun duduk dengan saya, terlihat persiksaan saya, sengsara saya dan semua kebaikan saya. So selepas tahu 100% ibu mereka bukanlah apa yang mereka tuduh atas arahan, saya tidak tahu sampai sekarang siapa. So okey, tak apa, nama saya tidak penting, diri saya tak penting. Kehidupan yang saya selalu mengharapkan kebahagiaan disatukan dengan keluarga.
dah 40 tahun lebih menjalani kehidupan bukan saya sendiri, hanya untuk mengetahui ikut arak dan dua gini So selepas berpuluh-puluh kali sedekah mengemis untuk membebaskan saya untuk masa seketika dengan keluarga. So saya puas hidup sebegini Tapi saya tidak dibagi apa-apa pembebasan atau diambil tindakan oleh mana-mana pihak. Sebaliknya mereka menuduh, you mesti buat sesuatu terhadap kerajaan, you mesti inilah balas balik mereka walaupun mereka sekaum dengan saya. So saya dah berhenti untuk mencari pembebasan untuk saya. Tapi sebagai seorang ibu, walaupun anak-anak saya menuduh saya dengan pelbagai jenis yang tak bukan kesalahan saya. So sebagai anak budak-budak remaja yang masih belajar, kalau diajar dari pihak atas, saya tidak tahu pihak yang mana, tidak ada apa kesalahan pun akan dituduh oleh ibunya ke atas mereka, kerana anak-anak ini masih dalam pembelajaran dan sebuah kumpulan yang wajib menunjukkan jalan yang baik. Kalau memaksa anak-anak dengan membuat sebegini terhadap ibunya, so anak-anak remaja atau mana-mana budak tidak boleh disalahkan. Yang salah itu adalah pihak atasan. So di sini saya ingin meminta maaf. Saya dah menyatakan di sini banyak orang terutamanya orang India menjadi pemabuk. Ada pernah, saya bukan tipu, saya ada menyaksikan banyak dalam 20-30 orang dalam kawasan ini saja tidak boleh tidur tanpa minum setin atau 2 tin kerana mereka dah jadi ketagihan. Kalau tak minum ada orang yang menjadi mendapat fix sawan, ada yang gigil, ada yang pengsan. So saya ditunjukkan dengan ini kandungan YouTube. Saya bukan sesuatu yang tak betul atau tak pernah saya saksikan atau tuduhan yang palsu. Apa yang mereka tunjuk untuk pembebasan saya buat. So kerana saya seorang yatim piatu yang tiada pertolongan dari mana-mana arah. So kalau saya membuat rakaman apa yang saya ditunjukkan, bukan salah saya untuk pembebasan sebagai seorang yang tidak ada bantuan dari mana-mana arah, tapi sebaliknya dengan tuduhan palsu dari kecil semua harta benda kerja, hidup bahagia, keluarga, segala-galanya dirampas. So mungkin ini pihak yang tertentu yang ini kes ini mesti disiasat. Tolong kalau beginilah, kalau saya kata orang ini dari Kristian 10 orang ini baik, ini orang dari Islam tulen mereka ni 9 orang baik, hanya menyatakan satu atau dua menyatakan di video klip keburukan yang saya menyaksikan oleh yang ditunjukkan oleh mereka. Kenapakah anda tidak tengok kebaikan yang dikeluarkan tentang sesuatu kaum atau sesuatu bangsa atau seseorang tidak dipertingkaikan atau dipedulikan, tetapi sebaliknya satu dua kerana saya membuat apa-apa yang saya ditunjukkan, saya tidak mau sebarang
uh, apa penyiasatan berlaku di atas tiada informasi yang sepenuh 100%. So untuk inilah saya bukan ikut cara ajaran sesat. Kalau orang cakap oh Melayu, oh Islam, kenapa tolong ini, kenapa dengar sini, kerana mereka lebih tua, dengar sini tutup sini, tak pernah mencaci atau mengejek, menghina, atau iyalah benarlah apa yang mereka cakap, itulah yang berlaku kepada saya. So di sini yang saya nak menyatakan, saya ada menyatakan kebanyakan orang India dipengaruhi dengan alkohol untuk cukai, untuk manfaat, untuk cukai kerajaan. So hanya selepas membuat rakaman itu saya bagi pengalaman, ada hanya satu hari saya minum sebotol habis, biasa saja, tak mabuk. Botol kedua macam minum satu can saja. Botol kedua macam minum satu can. Saya punya tahap kemabukan. Botol ketiga biasa saja. So ini bukan boleh disalahkan kerajaan untuk cukai, manfaat cukai, tetapi pengendali chip seseorang pemabuk atau penunggang, orang itulah yang harus dipersalahkan, kerana mereka yang membuat kita walaupun minum 4 botol whisky pun 40% biasa saja. Keadaan mabuk, tahap mabuk kita biasa saja, seperti minum 1 atau 2 can beer. Tapi kebanyakan hari hanya kerana minum setengah botol seorang sudah boleh jadi pengsan, mabuk, tidak kenal, tidak perasan apa berlaku malam itu. So ini boleh disalahkan pihak kerajaan, tetapi pengendali chip ini saya sampai hari ini saya tidak tahu siapa pengendali chip ini, network ini. So tolong kerajaan Melayu Malaysia, tolong maafkan saya kalau saya menimbulkan kemarahan atau merusakkan sesuatu kumpulan atau sesuatu kaum. So saya minta maaf. Hanya sekarang dalam 2-3 bulan lepas saya mengetahui kebenaran ini. So aksiden yang berlaku selalu berlaku dengan orang-orang Melayu. Tapi saya tidak membuat aksiden saya sendiri. Orang-orang yang langgar saya adalah dari pihak orang Melayu. Sekali dengan kereta Satria, nombor tak ingat, berwarna coklat, plate nombor MAC, tapi nombor tidak diingati. Jalan Kebudayaan dan pemandunya adalah seorang wanita Melayu. Dan aksiden yang tidak dibawa muka trafik ke polis trafik adalah aksiden dengan kereta Swift warna merah, sedikit saja ada satu. So wanita itu menyatakan tak payahlah pergi buat report, ini sikit saja kan, lepas you bagi pendahuluan, lepas saya buat ambil saya bagi resit, you bayar balik. So dia panggil saya, dia kata lagi 150 dibayar, bagi bil saya bayar. Lepas tu mereka menyatakan, ada segolongan menyatakan mereka berpura-pura depan selesaikan dengan sendiri, tapi di belakang mereka buat report. Tapi saya tak percaya, kalau ada report mungkin sekarang dah tiba saman. So aksiden seterusnya di kebun bunga melo di Jalan Pulai Utama 30 berdekatan dengan kebun saya sendiri dalam 80 pokok. Di sana berlaku aksiden dengan kereta Harrier berwarna putih, nombor pendaftaran mungkin 9111 atau 9991, mungkin dalam dua jenis nombor ni. So pemandu Melayu membawa anaknya tergesa-gesa, sudah lewat untuk hantar sekolah. So dia sepatutnya dia
kena ambil jalan dia, tapi dia dengan gesa-gesa tanpa lihat dia langgar kereta proton viral airbag saya. So saya belum menjawab deringan telefon saya. Saya hanya ambil nak tekan setiap kali kebanyakan 90% cara saya menjawab telefon dengan speaker kalau saya memandu. Ada kala saya terlupa dan letakkan dekat telinga. Itu pun mungkin kerana angkara network ini untuk menyalahkan saya menggunakan telefon sambil memandu. Mungkinlah, tapi pemandu tu keluar, you gunakan telefon. So saya dah mula nangis dengan gertakan kerana dia pun seorang ayah yang kena pergi kerja dan hantar anak-anak pergi sekolah. So sebelum dalam seminit 2 minit datanglah ahli keluarga pihak suami saya, dan orang itu menyatakan kepada seorang ahli keluarga lelaki, keluarga suami saya, dia menggunakan handphone. Saya kata belum, saya berdering. Suami saya call dari Singapura, berdering. Saya ambil nak tekan, sebelum saya berbual sudah berlaku aksiden. So orang pihak saya hanya menyatakan, abang fikirlah sikit, kalaulah menjawab telefon takkan mata dah jadi buta abang. Ini seorang perempuan, pemandu perempuan yang tengok badan dia dah mula gigit. So dah serasi dan buat aduan polis dan ada penglibatan insurans. Dan lagi satu aksiden yang melibatkan orang berjubah, saya ingat dia dari pure Islam 100% dari pihak Islam ada pakai songkok. Bukan saya pergi langgar, pemandunya adalah seorang kenalan saya. Saya duduk sebelah driver seat tiba-tiba hantaman yang kuat dan dari belakang tepat depan di Danggar Bay di opposite road So tengok belakang, seorang pakcik tua songkok jubah jentu warna hijau melanggar kereta kami dari belakang. So dia keluar dan perkara pertama dia buat, ya Allah, ini apakah ini suatu pencubaan apa, saya tidak tahu. Ada sesuatu dia melafazkan dari mulut, dan dia menyatakan dia hanya semalam balik dari Mekah, buat pergi Mekah untuk menunaikan hasrat dia, dan baru semalam dia turun Malaysia, dan kehendak Allah adalah ini melibatkan diri dia dengan kereta dia jentu warna hijau dengan kemalangan ini. Saya berkata tak apalah pakcik, kita buat report. So kita tidak gaduh, kita tidak buat apa-apa rusuhan atau pergaduhan. Kita buat report, lepas tu claim insurans. So beginilah kita ingat dengan rakaman YouTube ada pihak bertanggapan saya ini racism lah, anti Melayu. Bukan. Saya sekarang you tak, kalau orang tanya you tak takut ke semua apa yang berlaku, you sedang membuat rakaman di YouTube. So saya dah serik, saya dah bosan, saya dah ambil keputusan inilah pengakhiran hidup saya. Hidup saya tidak akan dibebaskan atau diberikan keadilan, atau semua rampasan dengan fitnah, dengan tuduhan palsu tidak akan dikembalikan kerana sudah 2 kali ada cubaan. Dari kecil memang ada cubaan, banyak cubaan membunuh di jalan raya, sampai 5 hingga 6 kali dalam keadaan mabuk, suruh masuk dalam taksik yang dalam. So tiba-tiba bawa saya, suruh saya tangkap udang, tunjuk saya udang, lepas tu suruh saya pergi tangkap sendiri, hantar saya diorang pergi dalam keadaan mabuk. So sekarang memang saya sudah ada perasaan yang bukan perasaan, kebenaran, nyawa saya sedang diancam dari kecil. Okey, tak apa.
Tapi walaupun mengetahui kebenaran hidup saya tidak pernah berputus asa meminta tolong hikmat dari kerajaan atau orang-orang Tun ataupun Sultan JB ataupun dari ahli Islam untuk memberi pembebasan untuk saya disatukan dengan ahli keluarga saya dan siasatan diambil terhadap keluarga saya, apakah sedang berlaku dan apakah tuduhan-tuduhan yang mereka mengelirukan fikiran menjadi bertentangan dengan kaum terutamanya anti-Islam. Adakah ini benar ataupun ini hanyalah sesebuah angkara kejam pihak tertentu. So hari ini anak-anak saya di pihak ayah dia dijaga di bawah jagaan pakcik dia. Tapi sebagai seorang ibu ditinggalkan, dilepaskan tangan oleh suami dengan anak-anak kesayangan saya. Walaupun begitu setiap kali saya pergi ke sekolah untuk tengok disiplin mereka, dan setiap kali ada aduan dari kawan ke atau ada bukti menunjukkan diorang sedang bersia-sia dengan berpegangan tangan di lamun cinta, saya terus pergi ke sekolah. Ada cikgu yang tahu setiap kali saya ada pergi tinjau keadaan disiplin anak-anak saya, walaupun saya tidak dibenarkan ataupun saya dituduh you ni macam ibu lah, anak pun sama. So saya tak hiraukan tapi setiap kali saya dengan tiada transport, kaki sakit, kerja 18 jam, tidak menghiraukan sakit sengsara saya, tapi kepentingan anak saya selalu pergi depan sekolah untuk tanya apakah yang sebenar sedang berlaku dan apakah gambar-gambar ini menunjukkan berpegangan tangan dengan lelaki lain. Benar ke apa, saya akan menyiasat. So inilah dikatakan so semasa selepas dalam penceraian, dah dapat penceraian dari suami yang menjadi ibu tunggal. So semasa si suami saya ada dekat sini, setiap permintaan akan ditunaikan. Setiap permintaan anak-anak akan dipertunaikan. Tapi selepas diceraikan, hanya ini amount akan dibagi, itu pun dalam amount dipotong untuk tuition, dibagi untuk ibu saya sebagai dia menghormati suami saya, ibu saya, untuk menghormati suami saya dari duit yang kena dibagi untuk untuk anak-anak dan untuk maintenance untuk rumah yang tidak dicukupi. Sudah potonglah 200 dan lepas tu 300 dipotong untuk dibagi kepada ibu saya dari menunjukkan ibu saya dia adalah seorang menantu yang terus menjaga ibu mertua saya, tetapi duit yang diambil adalah dari duit setiap bulan yang kena dibagi di tangan saya. So saya tidak menghiraukan kerana saya tidak mengambil serius kerana saya masih lagi boleh bekerja 18 jam. So saya pun ingat terhadap suami saya pun susah. Dia kena bekerja keras untuk membagi duit untuk anak-anak yang sudah dipisahkan dari dia. Saya pun bukan seorang yang kejam. Setiap kali kalau si suami saya datang tengok anak-anak saya, selain dari arahan yang dibagi mahkamah, saya tidak pernah memarahi atau merungut atau buat apa-apa, seperti biasa saja. Saya tahu perasaan seorang ayah yang dipisahkan dengan anak-anak, tapi baru sekarang saya tahu ini adalah arahan dan memang patut ini berlaku, dan setiap aktiviti yang dia lakukan di depan rumah saya adalah semata-mata untuk menunjukkan
jiran-jiran atau orang kenalan atau budak-budak mengingat ayahnya seorang yang baik So tak kisahlah. Hanya di sini melibatkan hidup anak-anak saya, mereka seperti anak-anak orang lain kebanyakan orang budak-budak yang terperangkap bukan saja anak saya bukan saja anak saya setiap budak lah tak terkira lah India ke Melayu ke Cina ke Kristian ke semua ada hak sendiri untuk hidup dengan keluarga mereka, pembebasan so kita harus memikirkan keadaan budak-budak ini so I tak tahu terlebih dahulu mereka menunjukkan banyak pemabuk lebih-lebih yang maksimum adalah orang India. Lepas tu ada ditunjukkan 10-20 orang tidak boleh tidur atau gembira ataupun larat tidur ataupun di attack dengan sawan babi lah, kegigilan lah, pengsan lah. So apa yang mereka tunjuk itulah yang saya buat kerana buat video klip ini bukan untuk memalukan sesuatu orang yang tidak dikenali, orang hormat yang tidak dikenali, tetapi untuk pembebasan saya. Ini akan diambil kira kalau sesuatu pihak yang bertanggungjawab dan berselarian dengan kepercayaan Tuhan di jalan yang baik, berkeperimanusiaan akan mengambil tindakan. Itulah sebab saya buat semua apa yang ditunjukkan. Kalau dikatakan 10 orang Melayu ini baik, kalau seorang daripada itu dikatakan dia buat keburukan ini terhadap kekejaman ini terhadap saya, okeylah, habislah. Orang sekeliling saya menunjukkan dah memalukan orang Melayu, dah memalukan orang Kristian. Taklah, saya bukan orang macam itu. Apa-apa pengajaran dibagi atau bad influence to create bad name against me saya tidak pernah membuat apa yang mereka ajar saya atau menjadi anti sesuatu kaum. Apa yang saya buat sebagai seorang yang rakan sekerja yang lebih tua, yang sudah ada cucu semua, sebagai orang hormat yang umur tinggi sebagai ibu, anggap sebagai ibu kita, kalau ajar buat ni ada tak kita marah. So beranggapan macam tu. Saya dengar saja tapi tidak pernah sekalipun menjadi anti sesuatu kaum. So inilah kenapakah saya harus meneruskan kehidupan ini seperti ini kalaulah pergi ke pasar ke atau dengan kawan sekerja kita, mereka akan tunjuk ini peniaga ini tak nak tunjuk kaum, bangsa dan apa bisnes mereka. Ini dia punya anak mati kanser dah dapat insurans, so dia jadi kaya. Alamak. So tanpa soal selidik saya tidak membuat sesuatu rakaman tanpa soal selidik. So saya di hari yang lain saya pergi dekat peniaga itu dan menanya, adakah anak anda mati dalam penyakit kanser? Tak ada pun. Saya punya anak semua tiga-tiga okey, bahagia. So kenapa mereka mau bagi pengetahuan yang tak benar untuk saya? So kerana sengsara yang dilalui tanpa henti-henti tak berhenti tak bagi saya peluang seruang tandas pun so makin lama makin teruk sengsara saya. So apakah sebagai seorang yang tidak dilayan atau dibagi apa keadilan, apakah tindakan kalau orang yang sedang menonton video saya ini? So apakah salah kalau saya membuat rakaman yang saya pernah lalui dalam perjalanan yang seksa dan ditunjukkan sesuatu yang tidak benar?
So di sini saya kena rakamkan kerana kalau pihak tertentu mengambil tindakan, so andalah dibagi kerja untuk penyiasatan, untuk menyelesaikan masalah ini, bukan saya. So sebagai mangsa digunakan selama 40 tahun lebih, saya sebagai mangsa tiada cara lain untuk membuat pembebasan untuk diri saya, anak-anak saya, anak-anak yang ditunjukkan sebagai sengsara. So saya tidak ada cara lain untuk pihak tertentu mengambil tindakan. So saya minta maaf kalau saya menyinggungkan atau menyakitkan atau mengungkitkan kemarahan sesuatu pihak. Sampai sekarang pun saya menyatakan saya tidak tahu siapakah orang-orang ini. Saya tidak pernah menjadi orang, saya pun ada pernah kan seperti pihak lain. Saya pun ada pernah, kalaulah negara ini dimenangi oleh pihak tertentu, kenalah pakai ini, kenalah pakai ini, ikut arahan mereka, kalau tak kenalah masuk penjara. Saya tak pernah tahu. Itu aluan kerajaan, itu hak kerajaan. So kalau saya disuruh tukar pakaian ke, saya tidak akan memakai sebagai seorang warga negara Malaysia India. Saya menghormati semua adat, resam, kepercayaan, semua adat dan kaum. Tapi sebagai seorang yang lahir sebagai seorang India, dan tidak pernah sekalipun ibu bapa saya mengajar saya kalau susah untuk menjadi senang untuk mendapatkan uang, boleh libatkan diri kita dengan penukaran kaum. Itu dosa. Kalau untuk dapat kesenangan atau duit upaan, jangan membuat kesalahan itu atas dosa kepercayaan sesuatu kaum. Anda memeluk sesuatu kaum untuk keuntungan diri sendiri, tapi sebaliknya kalaulah perangai you masih dalam yang boleh memalukan kaum lain, itu akan menjadi dikatakan peluk sesuatu kaum untuk keuntungan dan untuk pembebasan hidup cara yang bebas. Tapi selepas memeluk, tapi cara dia memang cara lama, perangainya tak tukar-tukar. So ini akan memburukkan kaum lain. So jangan membuat sesuatu untuk kesenangan atau pembebasan dan memalukan kaum lain. Inilah ajaran ibu bapa saya. So dekat sini saya kena menyatakan ini. So tolong buat sesuatu. So saya tidak menyalahkan sesuatu pihak tertentu. So di sini saya hanya dari pihak orang-orang setara sedudukan macam saya yang sedang tidak pernah merasai kehidupan mereka sendiri. Saya hanya membuat rakaman inti untuk pihak setara dengan saya, bukan untuk memalukan atau membangkitkan kemarahan sesuatu kaum lain atau sesuatu pihak yang tertentu. So tolong maafkan saya kalaulah ini menyinggungkan perasaan orang lain atau menyinggungkan dan menimbulkan kemarahan sesuatu kerajaan. Okey, saya akan datang balik. Kalau dikatakan tidakkah saya berasa takut atau dengan ada implan di badan ini akan dikorbankan atau hidup saya akan dimusnahkan dengan kematian. Tak apalah, kerajaan Malaysia yang saya tidak ada cara lain, bukan setahun, bukan 44 hari, bukan 10 tahun seperti Polaris Lily dengan Makcik Aja saya melalui sengsara ini.
kerana saya seorang yatim piatu dan trap ini dengan tipu Ella sendiri yang memisahkan tanpa pengetahuan seorang demi seorang kalau saya nak bercakap dengan budak anak-anak saya tidak dibenarkan, kalau saya nak menemui suami saya untuk kebenaran tidak dipersemukakan dengan ahli keluarga. So I serik, bosan, dan apa pun yang selepas ini terjadi ke atas diri saya tidak mahu menyalahkan sesiapa sesiapa atau pihak tertentu atau pihak kaum saya sendiri kerana sini saya tidak boleh memastikan siapakah yang buat ni kerana setiap kali saya sembahyang dengan loceng sembahyang tuan saya dengan bunyi loceng setiap kali, itulah penyiksaan suami saya bertambah 10 kali lebih teruk dari apa yang selalu saya alami So di sini mereka tunjuk dalam keadaan ini apa kalau anda penonton akan beranggapan ini mungkin bukan dari kaum India atau kaum sama saya, mungkin ini dari pihak kaum lain. So ini handaian saya tidak mahu buat Ini saya dah video terdahulu saya sudah untuk memusnahkan atau merosakkan sesuatu kaum yang lain. Kaum pihak sendiri pun boleh membuat ini. Bukan tuduhan, hanya andaian saya lah, pemikiran saya. So di sini tolong maafkan dan untuk pengetahuan Maulana Muniandi MIC ada suatu hari saya ingin menutup bank Standard Chartered yang tidak dibuka oleh saya sendiri atau dibuka dari dari network online So saya ada surat untuk disuruh datang untuk membuat penutupan bank So saya tahu itu adalah baki adalah 8 sen. So saya tahu tak berbaloi saya kalau, tapi kerana berlaku banyak keburukan terhadap nama saya, so saya ambil kesempatan ini dengan usaha tiada duit cukup dekat tangan So hanya dengan RM20 modal saya pergi bank Standard Chartered saya menanya balik apakah kegunaan akaun ini dibuka atas nama saya. So mereka menyatakan atas kemasukan gaji bulanan. So boleh tak anda mencetak penyata information itu. So mereka kata RM10 ke RM20. Yang saya ambil modal pergi sampai Pelangi Johor hanya dengan modal RM20. So semasa saya naik sebuah taksi so kita ada adegan perbualan antara pemandu dengan penunggang kita penumpang So dalam perbualan saya menyatakan Maulana Muniandi dalam perbualan ada datang pasal Maulana Muniandi MIC So saya tidak menyatakan siapakah orangnya dan apakah identitinya. Dia menyatakan Maulana Muniandi ini bla 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 kerana Sami Welu bla bla pasal inilah dia mendapat jadi datin untuk ketua MIC bla bla bla. Saya bukan marah, saya kata bukan, saya ada besar bersama-sama kakak Maulana Muniandi. Mungkin dalam keegoan atau penentangan dia terhadap ancaman mungkin boleh dikatakan dia bersifat macam lelaki tapi jangan jangan simply tuduh seorang dia kerana saya ada duduk dengan dia berbakat luar biasa. Dia ada bakat nyanyi, dia ada bakat menari, dia ada bakat pelajaran, dia ada bakat semua, dia berani masuk seperti seorang lelaki So saya tidak akan mempercayai fitnah ini Maulana Muniandi bla 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 pasal itu dia dapat MIC pangkat datin
So mana you ada percaya? Kalau you tengok mana-mana orang dari MIC lebih-lebih pemandu taksi tanyalah, tengok ada tak benar apa yang saya cakap. So tak adalah dalam anggapan saya dan ada pengalaman hidup dengan dia, tidak pernah saya tengok perangai dia sebegitu ataupun saya akan mempercaya. Kadang-kadang kamu pemikiran dan pengetahuan abang begitu, tapi sebagai seorang yang besar bertahun-tahun dengan Datin saya tidak akan mempersetujui atau percaya kakak Morgana Mulyandi bla 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 macam ni So saya memang seorang sebegini walaupun saya tahu walaupun saya dah berbagai-bagai jenis langkah diambil untuk mendapatkan pembebasan, dan dalam berbagai-bagai cara saya ada cara buat pengaduan dekat kakak Morgana Mulyandi juga. So tapi pengadilan pembebasan dan semakin lama semakin teruk kehidupan saya sudah menjadi So untuk ini saya walaupun orang pemandu yang dalam ada pengalaman dalam MIC yang menyatakan sebegitu saya memang pengajaran ibu bapa saya baik, tidak mempercayai sebarang tuduhan terhadap seseorang, terutamanya orang yang berpangkat kerana saya percaya ini. Kenapa tahu? Hanya dengan 4 orang anak sebagai seorang ibu saya banyak susah melayan kerana anak-anak sendiri, anak kandung sendiri hanya 4 orang So takkanlah seorang pemimpin pertama sesebuah negara atau seorang cikgu yang mengendalikan sekarang sejam dekat sini 40 murid, sejam dekat sana. So seorang doktor yang mengendalikan penyakit. So kita tahu sengsara menjadi seorang pengajar atau employer of being working amongst peoples terutama ini adalah anak-anak, bukan anak sendiri ini adalah anak-anak dari orang. 40 karakter, 40 kerana, 40 jenis, 40 berbagai-bagai jenis So hanya memikirkan anak sendiri pun kita ada masa kita tak boleh layan kerana mereka marah. Apakah cikgu, kesusahan cikgu, kesusahan doktor, kesusahan seorang ketua negara. So beginilah saya selalu memberi atau membuat sesuatu tanggapan yang dibagi oleh pihak lain, tanggapan negatif saya akan menukarkan kepada positif. So kalau saya menyakitkan atau mengungkitkan kemarahan sesebuah kumpulan pihak atau kerajaan, tolong maafkan saya kerana saya memang tidak tuduh menuduh sebarang pihak yang tertentu. Apa yang terjadi terhadap saya itu saja saya menyatakan. Dan sekian, terima kasih. Saya akan datang balik.